Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup ke-6 ingin membentangkan bab 7 iaitu Islam dan masa depan. Islam sebagai rahmat dan panduan kepada seluruh manusia dalam aspek akidah, ibadat, akhlak, ekonomi, politik, kemasyarakatan, sains, kesihatan, kebudayaan dan sebagainya. Islam merupakan ajaran yang syumul, merangkumi perkara yang individu sehingga perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara dan juga politik. Khilafah Islam telah dijatuhkan secara rasminya pada tahun 1924. Oleh itu, pada awal abad ke-21, ia menunjukkan kebangkitan Islam berlaku secara menyeluruh. Islam adalah rahmat kepada seluruh alam. Islam merupakan adin iaitu cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan suatu yang khusus terdapat dalam Al-Quran yang mencangkupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Islam adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Islam juga ialah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya untuk menjamin keselamatan dan panduan hidup penganutnya. Secara umumnya, bagi seorang Muslim, menjadi kewajipan bagi mereka untuk melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji. Mengucap 2 kalimah syahadah membuktikan bahawa kita percaya adanya ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, dan konsep keimanan kepada Rasul dan kerasulan, iaitu dan Rasulullah itu adalah pesuruh Allah. Seterusnya, mentaati suruhan dan meninggalkan larangan Allah. Mengucap 2 kalimah syahadat ini berpandukan Al-Quran dan Hadis dan juga menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Seterusnya, solat 5 waktu. Solat 5 waktu ini adalah satu taklifan ke atas semua umat Islam yang mana telah melafazkan ikrar syahadah dalam diri mereka. Solat juga adalah satu ibadah yang wajib yang perlu dilakukan dan jika kita meninggalkannya, ia merupakan dosa besar. Solat ini adalah satu wasilah langsung daripada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bermaksud cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat juga mendidik manusia supaya sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi perintahnya. Seterusnya, berpuasa di bulan Ramadan untuk meninggalkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari dan disertai dengan niat. Terdapat kelebihan yang banyak dalam bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Satu ibadah wajib yang perlu dilakukan dan meninggalkannya merupakan dosa besar. Berpuasa juga adalah satu wasilah langsung daripada kita umat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendidik manusia menjadi sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi perintahnya. Seterusnya, membayar zakat. Definisi zakat iaitu berkat, tumbuh, suci, bersih dan baik atau dapat memberi maksud membersihkan atau mensucikan. Zakat juga adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, seperti fakir miskin. Tujuan kita membayar zakat adalah untuk menyuburkan kegiatan halal dalam aktiviti sosioekonomi Islam, membantu kegiatan dakwah dan pendidikan dalam masyarakat.
Setiap hasil yang kita dapat daripada aktiviti-aktiviti yang kita lakukan, kita mestilah menyumbangkan sedikit untuk orang-orang yang memerlukan. Dengan ini kita mendapat keredaan daripada Allah dalam melakukan sesuatu perkara. Hikmah daripada membayar zakat adalah memberi pertolongan kepada orang susah dan juga fakir miskin. Selain itu, menjauhkan sifat-sifat bakhil orang Islam dan menggalakkan umat Islam mengorbankan harta benda demi Islam. Yang terakhir adalah haji. Menunaikan haji. Setiap umat Islam yang cukup syaratnya iaitu berkemampuan wajib mengerjakan haji di Mekah. Haji ialah ibadat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendakan keduniaan iaitu gelaran atau menunjuk-nunjuk, tetapi kerana ibadat haji itu tuntutan agama. Kebanyakan manusia sering menggunakan gelaran iaitu haji dan hajah untuk menunjuk-nunjuk. Jadi jika kita ingin mendapat haji yang diterima oleh Allah, kita mestilah menetapkan niat kita melakukan haji itu kerana itu adalah satu tuntutan agama. Ibadat haji hanya boleh dikerjakan di kota Mekah sahaja dan dilakukan dalam musim haji iaitu pada bulan Zulhijjah. Sifat-sifat Islam ada 8 iaitu Rabbaniyah, Tabat wal Murunah, Waqi'iyah, Alamiyah, Syumuliyah, Inkilabiyah, Tawazun dan Wasatiyah. Untuk yang pertama ialah Rabbaniyah. Rabbaniyah bersifat ketuhanan iaitu segala konsep, hukum, peraturan dan prinsip adalah bersumberkan kepada wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dalam bahasa Arab dan menjadi panduan hidup untuk manusia. Kelebihan mengamalkan dan membaca Al-Quran adalah mendapat pahala. Dan ayat-ayat Al-Quran agak susah dan tidak boleh untuk ditiru ataupun dibuat satu surah yang baru. Kerana terdapat ramai manusia atas muka bumi ini yang menghafal seluruh surah di dalam Al-Quran. Jadi untuk membuat satu surah yang bukanlah berasal daripada Al-Quran agak susah sebab mereka boleh melakukan perbezaan di dalam kalangan mereka kerana daripada surah-surah yang mereka hafal. Dan As-Sunnah pula merupakan apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi ikutan dan teladan kepada manusia. Sebagai contoh jenis-jenis sunnah adalah qauliyah, perkataan, iaitu setiap yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kedua adalah fi'liyah, perbuatan, adalah setiap perbuatan Nabi atau yang dikabarkan oleh para sahabat daripada perbuatan Nabi. Sebagai contoh, cara solat, menunaikan haji, adab-adab dan sebagainya. Dan takririyah, persetujuan, ialah apa yang diikrar oleh Rasulullah melalui perkataan atau perbuatan ataupun perkara yang mempunyai perbezaan pendapat di kalangan para sahabat yang apabila mereka berjumpa dengan Nabi dan bertanyakan mana satu yang lebih baik dan Nabi mendiamkan diri saja dan tidak menolak mana-mana pendapat. Maksudnya dekat situ kedua-dua pendapat boleh diterima.
dan boleh digunakan. Dan juga manusia diciptakan dan dihidupkan di atas muka bumi ini adalah untuk memartabatkan agama dan mencari keredaan Allah. Dan Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah dan bukanlah ciptaan manusia. Dan Islam juga dan seluruh manusia adalah milik Allah. Yang kedua ialah tabat wal murunah. Tabat bermaksud kukuh, iaitu Islam bersifat tetap pada perkara-perkara dasar dan asas seperti akidah tauhid, yakni menegaskan Allah Tuhan yang satu, dan rukun-rukun agama seperti rukun iman dan rukun Islam, dan juga matlamat Islam, iaitu ikatan baik antara Allah dan manusia dengan cara mencari keredaan Allah. Yang kedua, memelihara maslahah manusia dan menyelamatkannya dari kesesatan. Dan murunah ialah dinamik, iaitu Islam bersifat anjal dan fleksibel dalam pelaksanaan amalan, urusan keduniaan, uruf dan adat. Sebagai contoh, solat jamak qasar untuk musafir, rusah solat ketika sakit dan tidak berpuasa di bulan Ramadan jika sakit ataupun uzur. Dan perkara-perkara ini boleh berubah mengikut zaman dan masa dan juga hajat dan keperluan manusia. Hal ini kerana perkara-perkara ini adalah untuk memudahkan umat Islam dalam menjalani kehidupan, dalam melaksanakan ibadat dan urusan harian mereka. Dan yang ketiga adalah waqi'iyah. Waqi'iyah dari segi bahasa ialah realistik, bermaksud ia sesuai di setiap tempat dan masa. Dari segi Islam pula, ia bermaksud praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia, tidak kira bangsa, warna, perbezaan fizikal dan lain-lain. Dan sebagai contoh adalah membayar zakat hanya diwajibkan kepada yang mempunyai harta dan berkemampuan sahaja, manakala pula untuk orang yang miskin dan tidak mampu, mereka adalah golongan yang menerima zakat. Dan yang kedua adalah mendirikan solat 5 waktu, yakni wajib bagi semua umat Islam. Tetapi jika seseorang itu sakit dan tidak mampu untuk berdiri menunaikan solat, maka ia dibenarkan untuk solat mengikut rusah solat yang diberikan, mengikut kemampuan seseorang itu. Sebagai contoh, mereka boleh solat secara duduk, baring, mengiring, menggunakan isyarat mata maupun hati. Dan juga adalah yang ketiga ialah solat jamak dan qasar, iaitu memudahkan musafir. Sebagai contoh, kita menaiki bas daripada Johor ke Kelantan yang mempunyai 12 jam perjalanan. Jadi untuk berhenti pada setiap waktu solat adalah agak sukar kerana kita menaiki bas, sebagai contoh. Kerana itu kita boleh melaksanakan solat jamak dan qasar apabila kita sampai di tempat kita, ataupun hanya solat menghormati waktu dulu di dalam bas dan menunaikan solat secara lengkap apabila sampai ke destinasi. Dan seterusnya adalah alamiah. Alamiah adalah Islam bersifat universal dan global, iaitu tiada sempadan dalam Islam. Sebagai contoh, kita boleh mengamalkan dan
mempraktikkan Islam di mana-mana pun kita berada. Tidak kira kita berada di Malaysia ataupun di luar negara, dalam kenderaan ataupun tidak. Dan perkara-perkara asas adalah sama, sebagai contoh solat, zikir, membaca Al-Quran dan berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi ianya cuma berbeza dari sudut pelaksanaan. Hal ini kerana tidak semua tempat menggunakan mazhab yang sama. Sebagai contoh, ada yang menggunakan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan juga mazhab Maliki. Seterusnya ialah syumuliyah. Syumuliyah ini adalah bermaksud agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lengkap dan sempurna. Ianya meliputi dunia dan akhirat. Ianya sempurna, dikatakan sempurna kerana merangkumi segala aspek kehidupan daripada segi akhlak, ekonomi, perundangan, perubatan, sosial, ekonomi, falsafah, sains dan lain-lain. Bahkan, kita boleh nampak Islam menjadi sistem dalam kehidupan moden sekarang, seperti perbankan Islam, industri halal, kewangan Islam dan lain-lain. Dan seterusnya adalah Inqilabiyah. Inqilabiyah bermaksud tidak bercampur dengan jahiliyah, di mana Islam tidak boleh diamalkan secara separuh-separuh, yakni bermaksud kita tidak boleh mengamalkan separuh dan meninggalkan separuh yang lain, tetapi kita harus menerima Islam secara sepenuhnya. Hal ini kerana Islam bersifat tetap dan berdiri di atas prinsip-prinsipnya dan dia tidak berkompromi dengan prinsip kekufuran. Sebagai contoh, peristiwa tawaran pembesar Quraisy kepada Rasulullah berbentuk pangkat, harta dan wanita. Hal ini kerana Islam adalah agama yang mulia dan Islam adalah lebih utama dan lebih mulia berbanding daripada pangkat, harta dan wanita. Oleh itu, Rasulullah menolak tawaran daripada pembesar Quraisy. Dan juga kerana Rasulullah bersifat sederhana dan bukannya tamak. Dan untuk akhir sekali adalah tawazun. Kedua akhir adalah tawazun. Tawazun berasal dari perkataan tawazana, bermaksud seimbang. Maksud tawazun adalah memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Islam seimbang ajarannya dalam aspek fizikal, mental, spiritual, emosi dan sebagainya. Dan 3 perkara asas dalam keadaan seimbang, yakni tawazun, adalah jasad, akal dan roh. Daripada segi jasad, iaitu jasad adalah amanah Allah untuk beribadah. Jadi untuk menyeimbangkan jasad kita dengan makanan yang halal, tidur dan rehat yang secukupnya. Dan daripada segi akal pula, membezakan manusia dan haiwan, iaitu manusia lebih mulia daripada makhluk lain kerana manusia boleh berfikir sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Dan daripada segi roh, iaitu hati, adalah roh memerlukan zikrullah. Sebagai contoh, subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar dan zikir-zikir yang lain juga. Dan contoh manusia tidak tawazun adalah ateis, iaitu tidak percaya adanya Tuhan, dan materialis bermaksud mementingkan masalah jasmani dan materialistik, dan pentis adalah mementingkan pada hati sahaja.
Kesan tawazun kepada seseorang manusia adalah memperolehi kebahagiaan hakiki, iaitu bahagia daripada segi batin dan juga zahir. Dan yang terakhir adalah wasatiyah. Wasatiyah bermaksud Islam bersifat pertengahan dan kesederhanaan. Islam menjadi saksi kepada kebenarannya bagi Allah dan Rasul. Dan juga Islam tidak bersifat madiyah seperti Yahudi dan bersifat ruhbaniyah seperti Nasrani. Sebagai contoh, peristiwa di mana Rasulullah mendapat tawaran untuk diberikan wanita, harta dan juga pangkat, tetapi Nabi menolak tawaran tersebut. Hal ini kerana Islam adalah sederhana dan mulia. Dan juga Islam bukan hanya mementingkan satu aspek sahaja, tetapi Islam mementingkan keseimbangan dalam semua aspek. Oleh itu, kita tidak boleh terlalu tamak apabila mendapat sesuatu, tetapi kita hanya perlu bersikap sederhana dan juga bersyukur. Sebagai contoh, apabila kita mendapat allowance daripada ibu bapa ataupun mendapat beasiswa ataupun pinjaman, kita perlulah menggunakan pemberian tersebut secara baik, iaitu menggunakan ke jalan yang baik dan menggunakan pemberian tersebut untuk keperluan dahulu dan bukannya kemahuan. Jadi daripada situ, kita tidak akan bersifat membazir ataupun tamak. Sebagai contoh, apabila kita tidak mengawal diri menggunakan duit yang diberi ataupun pemberian-pemberian lain, kita akan bersifat tamak. Kita tidak akan berasa cukup dengan apa yang ada kerana kita telah menggunakannya ke jalan yang buruk, kerana kita tidak mengutamakan benda yang kita perlu dahulu. Tetapi sebaliknya, kita memenuhi kemahuan kita. Sebagai contoh, duit allowance ataupun beasiswa dan pinjaman diberikan untuk menguruskan pembelajaran kita. Sebagai contoh, beli buku, beli barang-barang untuk belajar. Tapi kita gunakan untuk beli telefon, untuk beli game dan juga untuk beli mainan. Jadi dekat situ dah nampak kita tidak mementingkan apa yang lebih utama. Dan seterusnya saya berikan kepada pembentang yang seterusnya. Peningkatan populasi Muslim. Populasi Muslim dijangka meningkat sehingga 35% untuk 20 tahun akan datang, iaitu seramai 1.6 bilion orang pada tahun 2010 dan meningkat kepada 2.2 bilion pada 2030. Peratusan peningkatan setiap tahun adalah sekitar 1.7% berbanding dengan orang yang non-Muslim. Negara Asia Pasifik adalah mempunyai bilangan Muslim yang paling ramai, iaitu seramai lebih kurang 1 bilion. Okey, faktor peningkatan populasi Muslim. Okey, faktor utama peningkatannya adalah kesuburan. Kadar kesuburan Muslim pada umumnya menurun daripada 4.3 anak per ibu pada tahun 1990 kepada 2.9 anak per ibu 2010. Walaupun bagaimanapun, ia lebih tinggi berbanding dengan non-Muslim. Non-Muslim iaitu 3.3 per ibu kepada 2.6 per ibu mengikut tahun di atas. Punca penurunan kesuburan ini disebabkan faktor pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf kehidupan, itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan taraf pendidikan. Ketiga, perkahwinan lewat.
Keempat, urbanisasi iaitu perubahan sesuatu kawasan daripada luar bandar kepada bandar. Dan yang kelima adalah kawalan kelahiran. Okey, di sini kita boleh nampak jangka hayat di luar negara. Highest life expectancy, yang ni yang diambil data. Region distribution of Muslim population by region. Okay, itu saja dari saya. Saya sembahkan next kepada kawan saya. Yang seterusnya ialah migrasi. Migrasi ni ialah penghijrahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menetap secara sementara atau kekal. Migrasi ini melintasi sepanjang kawasan, negeri, negara atau antarabangsa. Ada dua jenis migrasi iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman ni penghijrahan penduduk yang melintasi sepanjang kawasan atau negeri. Maksudnya dia berhijrah dalam sesuatu kawasan atau dalam negeri dia sahaja. Manakala antarabangsa, penghijrahan penduduk dari sebuah negara ke negara lain dan melintasi sepadan antarabangsa. Antarabangsa ni berpindah dari antara satu negara ke satu negara yang lain. Secara umumnya, lebih ramai orang meninggalkan negara Muslim majoriti berbanding berpindah ke negara tersebut. Migrasi daripada negara Muslim majoriti ke negara-negara yang maju memberikan kesan ke atas peningkatan penduduk Islam di Eropah, Amerika Utara, New Zealand dan Australia. Kadar migrasi penduduk negara majoriti Muslim adalah menurun daripada tahun 1990-an iaitu 160 daripada 100,000 orang setiap tahun kepada jangkaan 47 orang daripada 100,000 orang pada tahun 2030. Faktor yang menyebabkan ramai orang bermigrasi ada dua, faktor ekonomi dan struktur umur. Faktor ekonomi ni sekiranya bagi jangka panjang negara majoriti Islam itu semakin baik ekonominya, maka penduduknya kurang dorongan untuk migrasi ke tempat lain. Begitu juga sebaliknya. Jika sesebuah ekonomi itu baik, maka orang takkan berpindah dari negara itu ke negara lain. Tapi jika negara itu ekonominya kurang baik, berlaku kepadatan penduduk, maka mereka akan bermigrasi dari negara lain ke negara lain. Terdapat juga Muslim yang migrasi bagi tujuan tawaran pekerjaan yang baik dan menghindari konflik yang berlaku di negara asal mereka. Contohnya berlaku peperangan di negara mereka, jadi mereka ingin mencari pekerjaan di negara lain. So mereka migrasi dari sebuah negara ke negara yang lain. Ini terbukti berlaku di negara-negara majoriti Islam di timur khususnya rantau Teluk Parsi. Sebabkan kebanyakannya kan negara Islam yang berlaku pergolakan. Jadi mereka ni ekonomi negara mereka kurang baik. Jadi mereka ingin mencari kehidupan mereka dengan berhijrah dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Yang kedua, struktur umur. Secara umumnya, negara Muslim majoriti mempunyai penduduk berusia muda yang tinggi. Pada tahun 2010, 60% daripada penduduk negara Muslim majoriti terdiri daripada penduduk yang berusia 30 tahun, kurang 30 tahun. Kini wanita yang berumur 15 hingga 29 tahun merupakan golongan yang bakal menyumbangkan kepada kelahiran baru adalah terdiri daripada 14% daripada jumlah penduduk negara majoriti Muslim berbanding 13 negara non-Muslim. 13% negara non-Muslim membangun dan 10% negara non-Muslim maju. Manakala golongan lelaki dan perempuan kurang 30 tahun pula, 60% negara majoriti Islam, 54% negara non-Muslim membangun dan 34% negara non-Muslim maju. Jangkaan pada tahun 2030, 10 tahun, 9 tahun akan datang dari sekarang, golongan yang berusia kurang 30 tahun ni akan lebih daripada 50% orang di negara majoriti Islam.
46% negara non-Muslim membangun dan 31% negara non-Muslim maju. Walaupun jumlah Muslim bertambah, tetapi peratus jumlah golongan muda kurang 30 tahun semakin menyusut hingga dekad-dekad mendatang. Hal ini kita dapat melihat peratus yang dikeluarkan oleh sumber yang telah dirasmikan. Kita boleh tengok peratus yang menurun daripada tahun ke tahun. Okay. Okey, selain itu terdapat juga faktor sokongan kenapa orang bermigrasi, berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Ada 4 faktor sokongan: pendidikan, kedudukan ekonomi, pencegahan kehamilan dan perancangan keluarga dan urbanisasi. Okey, yang pertama, pendidikan. Faktor pendidikan khususnya bagi wanita mempengaruhi kadar kelahiran. Semakin tinggi tahap pendidikan wanita, kadar kelahiran juga menurun kerana wanita cenderung menangguhkan perkahwinan dan melahirkan anak. Sebab tu kita dapat lihat peratus wanita yang berkejaya dan tidak berkahwin lagi ramai daripada wanita yang berkahwin. Hal ini sebab faktor pendidikan. Sebab mereka rasa macam ni sebab faktor pendidikan sebab maybe diorang dah berusia 30-an, so cenderung untuk berkahwin maybe dah kurang berbanding usia sebelum 30-an. So semakin tinggi tahap pendidikan wanita, kadar kelahiran juga menurun. Sebab tu wanita cenderung menangguhkan perkahwinan dan melahirkan anak. Yang kedua, kedudukan ekonomi. Secara umum, tahap ekonomi yang rendah mempengaruhi kadar kelahiran yang tinggi. Data yang ditunjukkan oleh PBB menunjukkan bahawa masyarakat yang duduk dalam keadaan kemiskinan adalah tinggi kadar kesuburannya. Sebaliknya, semakin tinggi tahap ekonomi, semakin rendah kadar kesuburan. Maksudnya, dalam satu negara tu semakin rendah, maksudnya semakin tinggi tahap ekonomi dia, semakin rendah kadar kesuburan dia. Kalau tahap ekonomi dia rendah, kadar kesuburan dia tinggi. Sebab kita tengok ada segelintir negara-negara yang ekonomi dia kurang maju tapi penduduk dia ramai. Itu yang dikatakan semakin rendah tahap ekonomi tu, tapi semakin tinggi kadar kesuburan dia berbanding sebuah negara yang tahap ekonomi tinggi tapi kadar kesuburan dia rendah. Jadi kita sambung part pencegahan kehamilan dan perancangan keluarga. First kali, faktor ni masih kurang mempengaruhi masyarakat Islam secara keseluruhan. Kawalan kehamilan secara tradisional dan secara moden adalah cara mengawal kadar kelahiran bagi negara-negara non-Muslim. Bagi negara majoriti Muslim, walaupun peratus faktor ini masih rendah, kesedaran terhadapnya semakin meningkat pada dekad yang mendatang. Seterusnya adalah urbanisasi. Secara umum, lebih separuh daripada jumlah Muslim di seluruh dunia tinggal di kawasan luar bandar. So, proses urbanisasi ini sebenarnya merupakan proses perpindahan masyarakat luar bandar ke bandar kerana ingin meningkatkan taraf kehidupan. Jadi urbanisasi ini dia memang mempengaruhi penurunan kadar kesuburan masyarakat Muslim pada trend yang mendatang. So seterusnya kita boleh masuk dekat peningkatan penghayatan Islam di Amerika. Jadi ini merupakan statistik tentang ni lah, tentang rakyat Amerika, rakyat Muslim di Amerika, macam mana diorang ke masjid ataupun menunaikan solat Jumaat. Ini pula tentang jenayah dan kepercayaan agama. Pada awal abad ke-16 hingga ke abad 19, berlaku kemasukan orang-orang Afrika yang beragama Islam sebagai hamba abdi dalam jumlah yang besar ke Amerika. Namun tak berlaku langsung perkembangan agama Islam ketika itu.
Islam sebenarnya adalah agama ketiga yang terbesar di Amerika Syarikat selepas Kristian dan Judaism, ataupun digelar sebagai agama Yahudi, iaitu seramai 3.45 juta orang atau 1.1% daripada jumlah populasi penduduk Amerika Syarikat. Jadi populasi umat Islam di Amerika Syarikat ni berkembang dengan pesat sejak satu dekad yang lalu. Tragedi 9 hari bulan 11 yang telah menyebabkan ketakutan dan kebencian terhadap umat Islam seterusnya mencetuskan Islamofobia. Tetapi Islamofobia ni tidak menjadi halangan terhadap perkembangan Islam di Amerika Syarikat. Menurut kajian yang dilakukan, pada tahun 2007 jumlah populasi umat Islam di Amerika Syarikat berjumlah 2.35 juta orang. Namun pada 2017 jumlah tersebut bertambah hampir 50% kepada 3.45 juta. Jadi sekian daripada kami. Terima kasih.